Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali bersama Cikgu Asma dalam mata pelajaran Fiqh Syahadah tahun 2. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita PTPR kita pada hari ini, diminta untuk anak-anak cikgu keluarkan buku Fiqh Syahadah tahun 2. Baiklah, dah bersedia, dah keluarkan buku. Kita pergi kepada pembelajaran seterusnya. Okey, ini adalah isi kandungan tajuk-tajuk yang kamu dah pelajari dan akan pelajari. Okey, kita tengok kepada tajuk 1, indahnya namamu. Kita dah belajar, kita dah menyanyi lagu Asma Al-Husna. Tajuk yang kedua itu Ar-Rahman, iaitu di mana Ar-Rahman, ingat kembali, maksudnya Maha Pemurah. Dan yang tajuk ketiga Ar-Rahim, iaitu Maha Penyayang. Tajuk keempat Salam, iaitu Maha Suci, tiada cacat celah. Tajuk yang kelima ialah Al-Khaliq, di mana maksudnya Allah Maha Pencipta. Dan tajuk keenam Al-Mujib, di mana Allah memperkenankan doa. Kita belajar secara adab-adab nak berdoa, mesti ada kiblat, ada wuduk, tutup aurat. Okey, kita pergi kepada tajuk yang ketujuh, iaitu Al-Aziz. Tajuk yang minggu lepas kamu belajar, iaitu berkaitan dengan Allah Maha Berkuasa, di mana Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa di atas muka bumi. Muka Al-Aziz minggu lepas dah belajar. Ingat kembali tajuk-tajuk yang dah pernah belajar maksud-maksud dia. Allah Maha Berkuasa. Allah dalam pembelajaran minggu lepas cerita pasal apa yang berlaku pada kaum Nabi Lut. Lagi kita masih wajib beriman dengan sifat Al-Aziz ni, hebatnya Allah Ta'ala. Sekarang minggu ni kita akan belajar berkaitan dengan tajuk 7, tajuk 8. Tajuk 8 dalam Jawi. Nombor Arab. Iaitu As-Sami'. As-Sami'. Okey, baiklah anak-anak cikgu buka muka surat 31 buku Fiqh Syahadah. Okey, kita buka muka surat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca bersama cikgu. Tajuk 7. Ya. Tajuk 7, tajuk 8. Okey, tajuk 8 As-Sami'. Okey, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surah Al-Baqarah ayat 127. Maksudnya, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah lah yang Maha mendengar, Dia mengetahui apa yang kita buat, kebaikan, keburukan kita yang kita lakukan. Allah yang terima semuanya. Allah yang tentukan kita akan masuk syurga ataupun neraka. Allah yang mengetahui pengertian. Okey, baik, kita tengok warna kuning. Pengertian As-Sami' maksudnya Allah Maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim. Allah lah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Okey. Anak-anak sekalian, menyebut kalimah As-Sami' ni sebagai zikir harian dapat menenangkan jiwa kita. Allah suka kepada orang yang mendengar perkara-perkara yang baik. Okey, mendengar perkara-perkara yang baik. Kita akan belajar apa perkara-perkara yang baik yang Allah suruh kita dengar. Yang pertama, ayat-ayat suci Al-Quran, bacaan Al-Quran, cerita-cerita pasal Nabi-Nabi, semua perkara-perkara yang baik. Dalam pembelajaran kamu pada minggu ini berkaitan As-Sami', Maha mendengar, kamu akan menyebut semula pengertian kalimah As-Sami', di mana As-Sami' ialah Maha mendengar dan menyerahkan kesan beramal dengan kalimah As-Sami'. Apa kesan kita beramal dengan Allah Maha mendengar? Allah Maha mendengar, Allah tahu apa yang kita buat, Allah tahu apa yang kita cakap. Kalau Allah tahu, kita yakin Allah dengar dan tahu apa kita cakap. Kita nak cakap dengan perkara-perkara yang tidak baik, takkan. Kita akan bercakap dengan perkara-perkara yang baik. Kita akan tegur kawan. Jangan buat macam ni, kita bagi dia. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Okey, bagus. Kita cakap perkara-perkara yang baik-baik. Okey. Kita tengok ni.
kesan beriman dengan As-Samik ni. Sebelum kita pergi kepada kesan, kita pergi cara beriman dengan As-Samik. Macam mana cara kita nak beriman dengan Allah As-Samik ni? Okey, tidak bercakap bohong. Tak bohong. Cakap benda yang benar. Sebab ada pepatah apa? Bercakap bohong lama-lama mencuri. Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Dalam mula-mula cakap bohong, lama-lama dia mencuri. Sebab dia berani cakap bohong, sebab itulah dia berani mencuri. Okey, lagi cara beriman dengan As-Samik yang kedua, tidak bercakap perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Cakap perkara-perkara merepek, tidak bercakap perkara yang sia-sia. Yang ketiga ialah sentiasa berzikir dan berdoa. Kita tak cakap benda yang buruk, kita sentiasa berzikir dan berdoa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita cakap benda yang baik-baik dan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, zikir. Tidak mengumpat dan fitnah. Cara kita beramal dengan As-Samik ni, sebab Allah Maha dengar, kita takut sebab Allah dengar apa kita kata, kita tak akan mengumpat orang. Kita tak akan bercakap benda yang bohong. Kita tak akan fitnah orang. Sebab kita tahu, kita yakin Allah tu mendengar setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita. Sebab itulah kita takut nak melakukan, nak bercakap benda-benda yang tak elok. Okey, kita bagi kesan. Apa kesan kita beriman dengan As-Samik ni? As-Samik ni Allah Maha mendengar. Kita takut, kita nak cakap benda yang jahat pun kita takut sebab Allah Maha mendengar. Hidup disukai masyarakat. Hidup disukai masyarakat. Semua orang suka kalau orang tak cakap, tak berbohong. Semua orang suka. Mak ayah kita suka, cikgu suka, semua masyarakat akan suka sebab kita seorang yang baik, yang tak bercakap bohong. Ramaikah kawan? Kawan pun suka. Tapi kalau kita bercakap bohong, kawan pun lari. Tak naklah kawan dengan dia asyik bohong saya, cikgu. Kawan pun lari. Kawan pun tak ramai. Tapi kalau kita bercakap baik, cakap jujur, kawan kita ramai. Mendapat ketenangan hidup. Mendapat ketenangan hidup. Hidup kita tenang sebab kita tak cakap bohong. Kita tak takut-takut kalau cakap bohong. Alamak, tadi dah bohong dia. Macam mana ni? Hidup tak tenang. Nak tidur pun susah. Itu kita dapat ketenangan hidup. Apa lagi kesan? Kesan yang keempat ialah diredai oleh Allah. Diredai oleh Allah. Allah reda. Hidup kita diredai oleh Allah. Mudah untuk senang kita masuk syurga. Itulah kesan kita beriman kepada Allah As-Samik. Kita tahu Allah tu mendengar, sebab tu kita takut melakukan berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, perkataan yang bohong, perkataan yang tidak baik. Okay, kita pergi kepada seterusnya, iaitu kepada aktiviti 1. Allah As-Samik, maksudnya Allah Maha mendengar. Allah dengar apa setiap perkataan yang kita lakukan, sebab itulah kita tak cakap bohong. Okey, aktiviti 1. Pilih dan tuliskan perbuatan yang disukai Allah Ta'ala. Tuliskan perbuatan yang disukai Allah Ta'ala. Kita buat benda yang Allah suka. Sebab kita nak masuk syurga. Okey, mendengar bacaan ayat Al-Quran. Tidak percaya dengan fitnah. Mengumpat orang. Mendengar nasihat. Menghasut orang lain. Mendengar umpatan. Mendengar umpatan ni macam mendengar orang mengumpat lah. Ni mendengar alunan zikir Allah. Mendengar alunan zikir Allah. Yang terakhir, berdoa mengharap pengampunan Allah. Pilih dan tuliskan perbuatan disukai oleh Allah. Baca kembali semula. Mendengar bacaan ayat Al-Quran. Tidak percaya dengan fitnah. Mengumpat orang. Mendengar nasihat. Menghasut orang lain. Mendengar umpatan. Mendengar alunan zikir Allah. Berdoa mengharap pengampunan Allah. Baik, baca dengan teliti, dengar balik sebutan cikgu sebut tadi, pilih yang mana perbuatan yang disukai Allah. Lepas tu tulis pada 1, 2, 3, 4 dan 5. Pilih 5. Kita pergi pada aktiviti yang kedua.
Aktiviti kedua, soalan ni ialah tandakan right pada jawapan yang menunjukkan amalan baik dan disukai oleh Allah. Tengok, baca. Ada 8 pernyataan yang menunjukkan, pilih mana ya. Pilih dan right kan. Mana jawapan yang menunjukkan amalan baik dan disukai oleh Allah. Okey. Kita pergi kepada pertama. Kita dilarang berbisik-bisik di hadapan orang lain. Kita dilarang bisik-bisik di hadapan orang lain. Depan orang ramai kita bisik-bisik. Kita dilarang untuk berbisik-bisik. Betul atau salah? Jawapan dia adalah betul. Kemudian betul. Ada cikgu right kan? Right kan macam tu. Like comel-comel sikit. Cantik-cantik. Okey, kita pergi kepada kedua. Allah Ta'ala membenci hambanya mendengar lagu yang melalaikan. Allah Ta'ala membenci hambanya mendengar lagu yang melalaikan. Betul atau salah? Yang ketiga, pernyataan ketiga, Allah Ta'ala tidak mengkabulkan doa hambanya yang riak. Allah Ta'ala tak memakbulkan doa hambanya yang riak. Yang keempat, kita haruslah mengumpat orang lain. Kita harus mengumpat orang lain. Yang kelima, mendengar alunan zikir merupakan satu kesalahan. Keenam, kita dilarang bercakap perkara yang sia. Yang ketujuh, orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala hatinya menjadi tenang. Dan terakhir, ke-8, menipu orang lain merupakan perbuatan yang mulia. Menipu orang lain merupakan perbuatan yang mulia. Baca pernyataan. Pilih pernyataan yang amalan baik dan disukai oleh Allah. Kemudian tandakan right yang mana yang disukai oleh Allah. Perkara-perkara baik sahaja. Okey, yang terakhir. Anak cikgu pergi aktiviti 3. Aktiviti 3. Tulis semula maksud Maafkan cikgu, tulis semula maksud potongan ayat di bawah ini dengan tulisan Jawi. Mula-mula tadi kita dah baca surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maksudnya apa? Sami' al-alim. Sami' dengan al-alim. Maksud dia tulis dekat sini. As-Sami' maha apa dan Alim maha apa. Okey, itu saja aktiviti 1, 2 dan 3. Selamat menjawab. Pembelajaran kita, cikgu ulang balik pembelajaran kita pada minggu ini ialah Allah maha As-Sami'. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Allah mendengar apa perkataan-perkataan yang disebut oleh kita. Sama ada disebut ataupun yang kita niat dalam hati. Nak cakap apa? Keluar. Allah dengar. Sebab kita takut, sebab Allah dengar, sebab itulah kita berkata perkara yang jujur. Okey, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.